أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan jikalau ada ia seorang keluaran sembahyang daripada waktunya waktu sembahyang, yang lain daripada ketidurannya ketiduran seorang, dosa yang amat besarnya. Itu jawab bagi jikalau. Dan jikalau ada ia seorang keluaran sembahyang pada waktu tu sembahyang, keluar yang lain daripada ketidurannya ketiduran seorang. Mana kata keluaran sembahyang, mana dia sembahyang luar pada waktu. Tu luar pada waktu, tapi luar itu yang lain pada ketidurannya ketiduran seorang, dengan bahawa dia ralik, dia lupa, bukan lupa, dengan bahawa dia bermain-main dengan sembahyang, buat tak membesarkan sembahyang. Dosa yang amat besarnya. Saya dosa yang amat besarnya seorang tu. Bahawa kok ni, tak kok. Dah mari. Bahawa kok ni. Semua dah hidup. Kalau bakar api. Tu dosa yang amat besar. Itu jawab lagi kalau ya dosa yang amat besar nyonya seorang. Dan ada ia bersegera. Dan jikalau ada ia seorang bersegera mengqadhakan dekat sembahyang sekalipun. Kerana boleh kata dosa besar? Dengan sebab dia buat bermain-main dengan sembahyang. Bermain-main sembahyang, duduk, tak ada buat apa, duduk, relax. Buat apa dah, relax. Kawan duduk relax. Duduk, hanya keluar waktu sembahyang. Dosa besar, walaupun dia segera pada qadha sekalipun. Cepat-cepatkan qadha sekalipun, dikatakan dia tu dosa yang amat besar. Dan tiada uzurkan pada meninggal sembahyang tu, membimbangkan dengan dunia, itu tidak dimaaf. Tidak uzurkan mana tiada dimaafkan pada meninggal sembahyang, tidak diuzur, membimbangkan dengan dunia dan lain-lain pada dunia daripada sembahyang tu dia. Duk bimbang, duk bergaduh dengan pekerjaan dunia. Hingga luput sembahyang, maka itu tidak ada kemaafan.
Tidak ada kemaafan pada meninggalkan semayang dia. Kerana dia dok berbimbangkan, dok bergaduhkan dengan dunia dan lain-lain pada dunia daripada sembahyang. Melainkan uzur kerana ketiduran dan lupa juga. Kerana dia tidur tidak ada terkejut, tidak ada jaga, maka jaga-jaga pun lepas daripada waktu sembahyang dah habis. Waktu sembahyang dah habis dia baru jaga. Tu dikatakan dia tinggal sembahyang, dia luput sembahyang kerana ketiduran. Itu tak apa, diuzur, dimaaf. Atau lupanya, alpa lupa juga. Lupa ni bukan sebab dia ada galik, bukan sebab dia mai haji mai catur, tak ada mai apa ni. Lupa. Itu ada kemaafan, ada uzur. Maka hanyalah begitulah apa? Tinggal semayang kerana ketiduran atau lupa tu itu dimaaf. Maka hanyalah ketiduran atau lupa tu maka dimaafkan dia tu, diuzurkan dia. Kerana ketiduran. Dengan sebab ini orang tidur tu tak wajib kita gerak. Tak wajib. Maka dia tu lah kalau dia tidur waktu HP masuk makruh. Kalau dia tidur dalam waktu haram. Misalnya masuk waktu zuhur. Lepas tu dia ni selalu kalaulah dia tidur, jaga dia ni lepas asar. Masuk maghrib jagaan dia kalau dia tidur. Maka ini tak boleh dia tidur, mesti kena semayang dahulu. Kalau dah biasa dia mengantuk sangat, mengantuk. Tapi kalau tidur pun bangun pukul 3, pukul 2 tu dah bangunlah dia. Biasa begitu je. Itu boleh tidur dulu sikit. Supaya sempurna ke semayang dia. Ada apa orang tidur tak wajib gerak. Kerana ketiduran itu tidak wajib semayang. Dan lupa pun tak wajib juga semayang. Apabila dia bangunlah kewajipan semayang, tertentukan di atas dia. Kalau itu apa yang tak wajib kita terkejut dia, maka sunat sahaja kita gerakkan akan orang yang tidur. Melainkan dia tidur di dalam waktu semayang, maka ini wajib kita jagakan dia. Tu kalau dia tidur semata tidur tu, dia tak ada wajib. Maya tidur dia ada. Tidur. Tak wajib gerak. Gaduh-gaduh dia penat dah. Kita pergi gerak dia tu. Membawa ada rusak pula badan dia tu. Sampai masa jaga ni. Bukan dia buat tidur. Dia tidur sungguh tak jaga, tak terkejut. Tak apa. Kalau gitu, tidur subuh tak apa. Kita bangun semayang pukul 8, 9. Mu tidur masa mana? Tidur masa pukul 3 pagi. Tak tidur masa pagi. Itu kesalahan kamu tu. Tidur tu pagi, masa pagi tu. Walaupun tidak ada kesalahan sebab tidur, tapi dia kita bangun, dah jaga, mesti kita bertaubat dengan Allah Ta'ala kerana kita ni terlewat dengan sembahyang. Ingat begitu. Tu masalah sembahyang. Dan wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin. Seperti raja, imam, guru. Wajib apa? Wajib bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum. Nyuruh pun nyuruh sembahyang. Dan menanggungkan, apa menanggung? Memaksakan dan menekankan segala umat yang umum yang meratai. Yang meratai semua. Wajib di atas orang memerintah pekerjaan muslimin. Tu dia. Menyuruh dan menanggung. Menanggung ni makna memaksa dan menekan. Tekan dia. Tu atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Tu wajib. Dan jamaah atas pada kata sembahyang 5 waktu. Wajib juga atas orang memerintah pekerjaan tu. Suruh dan menanggung dan menekan atas mengerjakan sembahyang jamaah dan Jumaat. Dan demikian juga sembahyang 5 waktu dan jemaah dan Jumaat. Wajib pula atas mereka itu
orang memerintah pekerja muslimin, bahawa diseksakan mereka itu orang memerintah pekerja muslimin, bahawa diseksakan. Kalau tengok tertib diseksa, bahawa meseksa oleh mereka itu akan orang, gitu. Kalau diseksa akan mereka itu, dua maf'ul dia ni, padahal mereka itu fa'il bukan maf'ul tu. Kalau gitu lugah Melayu apabila mereka jadi fa'il, maka kena kata meseksa, bahawa menyeksa atau meseksa oleh mereka itu orang memerintah pekerjaan muslimin. Seksa-seksa akan orang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, waktu orang tu, waktu tu semayang, pada waktu tu semayang, keluar dengan sebab sagang, sebab segang, bukan engkar, bukan sebab dia engkar, sebab dia segang. Kenapa segang? Malas. Sebab pemalas, tak nak semayang. Tu wajib juga seksa orang ini. Helakkan semayang tu keluar pada waktu dengan sebab dia malas, wajib seksa tu. Bukan dia tinggal sebab dia angkat, bukan dia kata tak wajib, sebab dia malas. Lepas tu, dan disuruh taubat, ada dan la'ala zahid, dan disuruh taubat, dan disuruh taubat dan semayang. Seksa, lepas ada seksa disuruhkan dia taubat dan disuruhkan dia sembahyang. Tu kita raja pemerintah, pihak pemerintah suruh dia macam-macam lah, suruh dia taubat, menyuruhkan dia sembahyang, tapi dia tak buat juga. Macam mana? Jikalau tiada mengikut, jikalau tiada mengikut orang meluas semayang daripada waktu tu akan pemerintah. Kalau dia tiada ikut akan suruhan pemerintah tu, macam mana orang tinggal semayang daripada waktu, dibunuhnya orang, dibunuhnya akan dia. Dibunuhnya akan dia, akan orang yang mengeluarkan semayang pada waktu. Siapa dia bunuh? Orang memerintah pekerjaan muslimin. Dibunuhnya orang memerintah pekerjaan muslimin akan dia, akan orang yang mengeluarkan semayang pada waktu. Hukum bunuh weh. Masya Allah. Ni. Atau diperangnya. Apa? Diperangnya akan dia. Diperangnya orang yang mengeluarkan semayang pada waktu, syarat suruh perang. Atau lainnya, lain pada dibunuh dan diperang. Lain pada dibunuh dan diperang. Dibunuh diperang tu hingga mereka itu, atau kait pada perang saja. Diperang tu hingga mereka itu orang yang mengeluarkan semayang pada waktu ni mengerejakan dia ke sembahyang, hingga dia buat sembahyang, barulah tak ada perang dengan dia. Ni dia buku sembahyang. Dan haram lagi berdosa apabila diam olehmu orang yang memerintah kerja umat daripada orang besar-besar seperti raja tu. Dan haram lagi berdosa apabila diam oleh orang, tak ada nak lah tu, apabila diam oleh orang yang memerintahkan pekerja umat ni. Siapa dia orang tu? Bayan pada kata orang yang memerintah pekerja umat daripada orang yang besar-besar, yang ni besar pangkat, bukan besar tubuh. Siapa dia? Seperti raja. Kata haram-haram ni jika mengetahui akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan semayang pada waktu. Jika mengetahui akan mereka itu apa? Jika mengetahui ia orang memerintah pekerja muslimin, akan mereka itu akan orang
yang mengeluarkan sembahyang pada waktu kalau dia tahu. Tu. Tiada mengetahui tersebut itu. La'alla sawab, tiada mengerja. Mengetahui akan mereka mengetahui, tiada akan tiada mengerja yang tersebut itu. Bukan yang mengetahui, bukan tiada mengerja, bukan tiada mengetahui, tiada mengerja. Tiada mengerja mana tiada buatkan yang tersebut itu. Apa tersebut itu? Iaitu mengerjakan sembahyang yang 5 waktu dan jamaah dan Jumaat. Ni dia, dan jemaah dan Jumaat, 3 semua tu. Tu kalaulah pemerintah tu tahu, kata dia tidak ada sembahyang, tidak jemaah, tidak Jumaat, wajib perang dengan dia tu. Tu. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada meluluskan pekerjaan umat ini, dan tiada dimudahkan atasnya tu. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Atas apa? Atas orang yang memetah pekerjaan umat. Dan tiada dimudahkan atasnya, atas orang yang memerintahkan pekerjaan umat ni, tiada mudah daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Syarat tak bagi mudah dia, biarlah buat gano. Nak paksa dia pun begitulah. Biar duduk situ lah, tak semayang pun tak apa. Buat mudah-mudah gitu. Tak boleh buat mudah-mudah. Tak dimudah-mudah ke atas orang meretah pekerjaan umat daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Tu, kenapa mereka lalai? Dengan bahawa mereka tidak sembahyang, tinggal ke sembahyang, maka tidak ada kemudahan bagi pemerintah. Kalaulah pemerintah tu halak begitu, biar begitu, maka pemerintah itulah akan kena seksa. Dan demikian lagi ini seperti sembahyang pada segala pekerjaan agama mereka itu. Tu. Dan demikian lagi yakni seperti sembahyang juga, serupa-serupa pada segala pekerjaan agama. Pada segala pekerjaan agama mereka itu orang yang meretah kerja umat ni. Apa kerja agamanya? Daripada zakat, bayan tu, dan puasa dan lainnya. Seperti sembahyang juga. Maka seperti ini takkid pada kata demikian lagi. Takkid, apa takkid? Takkid demikian lagi seperti sembahyang juga. Serupa, yakni pada pihak dibunuhkan dia dan diperangkan dia apabila tinggalkan sembahyang. Tu pada pihak diperang akan dibunuh akan dia dan diperang akan dia apabila tinggal mereka itu akan sembahyang. Itu hukum Islam. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara kata sembahyang dan mendirikan sembahyang, apa dia ke? Membaikkan, memeliharakan segala sunat rawatib nyo sembahyang. Tu setengah dari kesempurnaan orang memelihara kata sembahyang. Untuk nak sempurnakan orang yang jaga sembahyang tu. Tu. Orang jaga sembahyang dan mendirikan sembahyang tu. Apa dia ke setengah dari kesempurnaannya? Membaikkan, memeliharakan segala sunat rawatibnya. Sunat kapit fardu, sunat yang tetap. Belum zuhur, lepas zuhur. Sunat asar, belum maghrib, lepas maghrib. Sunat belum isya, lepas isya. Dan sunat subuh. Itu setengah dari kesempurnaan sembahyang fardu yang 5 waktu. Selalu kita nak sembahyang yang sunat tu, untuk mentampungkan akal fardu kita. Kalau cedera dalam fardu, kadang-kadang sembahyang kita ada masbuk.
Kadang-kadang semayang kita tu tak cantik, tak lawa, tak comel semayang kita tu. Lalu tu ditampungkan dengan semayang dengan sunat rawatib ni. Lalu tu nak sempurnakan kejagaan semayang fardu, iaitu kena sempurnakan, kena jagakan segala sunat-sunat rawatib, sunat kapit fardu, sunat yang tetap kemudian fardu tu, dan sebelum ada fardu tu. Sunat apa ke? Badal pada kata segala sunat rawatib, segala sunat yang ditutup oleh syarak mengerjakan sunat. Bila? Dahulu daripada sembahyang zuhur, dan yang kemudian pada zuhur. Itu sunat rawatib. Sunat yang ditutup, yang disuruh oleh syarak mengerjakan ke segala sunat dahulu daripada sembahyang fardu, dan yang kemudian sembahyang fardu. Apa panggil sunat qabliyah ba'diyah. Zuhur ada qabliyah ba'diyah. Asar tak ada. Asar ni ada sembahyang asar saja. Sembahyang sunat asar. Bukan sunat asar qabliyah tak ada. Tu. Aisyah itu maghrib ada qabliyah ba'diyah, dulu kemudian. Aisyah pun ada dulu kemudian. Subuh tak ada. Tu subuh tak ada. Subuh ada sunat subuh saja. Dengan sebab ni sunat subuh dan sunat asar harus dikerjakan dia kemudian daripada sembahyang subuh, kemudian daripada sembahyang asar. Sunat asar harus kerjakan kemudian pada sembahyang asar. Sunat subuh boleh dikerjakan kemudian pada sembahyang subuh. Karena sunat subuh tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Sunat asar tidak ada qabliyah ba'diyah juga. Dengan sebab tu boleh kita sembahyang dia lepas pada sembahyang asar, sunat asar. Lepas pada yang subuh, sunat subuh. Itu harus. Harus. Lepas tu waktu tahrim kalaulah ada sabab muqarrin dan sabab mutaakhir. Kalau sabab mutaakhir itu haram tak boleh sembahyang sungguh, macam sunat mutlak. Sabab muqarrin, sabab mutaakhir seperti sembahyang hajat tak boleh lah situ. Ada pun sembahyang asar sampai subuh, orang sahabat panggil sabab mutaqaddim. Bukan sabab mutaakhir, sabab mutaqaddim. Karena sembahyang asar dia duduk sebelum pada asar, sembahyang subuh dia duduk tepat dia sebelum pada subuh. Kemudian kita kerja ke lepas asar, lepas subuh. Kalau gitu panggil sabab mutaqaddim, bukan sabab mutaakhir. Yang diharamkan sembahyang waktu tahrim seperti lepas asar dan lepas subuh ialah sembahyang sunat yang sabab mutaakhir, seperti sembahyang hajat, sembahyang sunat istikharah. Tu. Itu baik, ingat baik tu. Pasal apa? Kata kesempurnaan orang melahirkan atas sembahyang, diri ke sembahyang membaik melahirkan sunat, kerana ada yang demikian itu segala sunat tu yang menempelkan kekurangan fardu sembahyang. Kerana ada yang demikian itu membaikkan melahirkan segala sunat rawatib. Kerana ada yang demikian itu demikian membaikkan melahirkan segala sunat rawatib ni, segala sunat. Kerana ada yang demikian itu segala sunat. Segala sunat tu badal pada demikian itu. Kerana ada yang dimakan itu segala sunat, segala sunat menempelkan kekurangan fardunya. Menempel ni mana mentampung, mentampungkan akan kekurangan fardu, mensempurnakan akan kekurangan fardu. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan atau cedera, sahabat sedikit khusyuknya seorang, dan ketiada hadir hati, dan satu tu, dua tu likung satu, buat likungan satu tinggal satu, dan ketiada hadir hati
Apa ketiadaan hati-hati? Badal pada ketiadaan hati-hati. Lalainya seorang daripada yang demikian itu. Demikian hati-hati. Lalainya seorang daripada yang demikian itu, demikian hati-hati. Adalah segala sunatnya itu menyempurnakan demikian kurangnya semayang. Adalah segala sunatnya, sunat semayang itu. Menyempurnakan demikian kurang semayang. Dan membaikkan bagi demikian cedera itu, cedera dalam sembahyang tu. Yang fardu itulah membaikkan hak sunat, menyempurnakan hak sunat, mengelakkan hak yang cedera daripada sembahyang fardu. Dan jikalau tiada sunatnya, maka tinggal sembahyang fardu itu kurang. Istinaf. Dan jikalau tiada sunatnya apa? Dan jikalau tiada mengerjakan sembahyang sunatnya, dan jika sunatnya, dan jikalau tiada mengerjakan sembahyang sunatnya seorang, maka tinggallah sembahyang fardunya seorang itu kurang. Hal keadaan kurang lah. Dia tinggal sembahyang itu jadi kurang. Ada kekurangan. Dan cedera pula. Apabila kurang cedera, dan luputlah ia seorang daripada fadilah. Ini fadilat semayang, kelebihan semayang yang amat besar, yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia ke sembahyang fardu. Itu fadilat dan janji yang besar. Kelebihan dan janji Allah Ta'ala nak masuk ke syurga tu, jadikan luputlah karena kekurangan semayang dia. Lalu tu banyak sunat ni sebagai kita nak mentampungkan hak yang wajib-wajib. Kadang kita ada kekurangan, kadang-kadang kita semayang tu masbuk, lama, macam-macam keadaannya. Tu. Sebab itulah biarkanlah rajin semayang sunat. Selepas sembahyang fardu tidak ada keuzuran, tidak ada camping, tidak ada gapo dia satu nak gaduh kat mana-mana, semayanglah kita. Semayang, biar semayang sunat, semayang sunat. Jangan kita biarkan masa lepas gitu. Tu. Dan bagi orang yang mengerjakan dia ke sunat, dapat darajat yang tinggi, bukannya tinggal tu. Bagi ni takluk pada dapat belakang. Bagi ni takluk dah dapat belakang, takdir kalamnya, dan dapat darajat yang tinggi. Dapat bagi orang yang mengerjakan dia ke sunat. Sebab apa dikatakan wali? Kerana mereka itu kerjakan yang sunat, bukan kerja hak wajib. Hak wajib ni ada satu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Tak dapat jadi wali, semua orang sembahyang. Tapi seorang yang dijadikan waliullah tu dengan sahabat mengerjakan hak sunat. Dan Allah Ta'ala kasihkan hamba dia dengan kerjakan hak sunat, bukan hak wajib. Lalu itulah dapat darajat, dapat pangkat yang tinggi bagi orang yang mengerjakan ikan sunat. Dan lagi adalah segala sunat itu labonyo. Labonyo seorang dengan mengerjakan sunat. Dan fardu itu kepala modalnya seorang. Hak kepala modalnya ialah hak fardu. Hak kelabaan dianya ialah sembahyang sunat. Itu hak kelabaan yang Allah Ta'ala bagikan umat Muhammadiyah. Tidak pernah bagi kepada umat-umat dulu. Ni kelebihan dia ni. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tidak dapat laba? Apa faedah, apa guna orang yang berniaga tak dapat laba? Turun modal puluh-puluh ribu, turun modal ratus-ratus ribu, tapi tidak ada kelabaan, apa guna? Tak ada guna. Begitu juga kita semayang. Semayanglah fardu, itu modalnya. Yang untungnya ialah kita semayang sunat. Itu dia. Pasal apa?
Kerana fardu itu Allah Subhanahu wa taala fardukan dia ke fardu. Dan sunat sembahyang itu ya sunat sembahyang tu mendatangkan dirinya. Mendatangkan dirinya. Apa mendatangkan diri? Yang mendapingkan diri. La'alla zahira, mendapingkan dirinya seorang kepada Allah Ta'ala. La'alla zahira, mendampingkan diri. Apa? Menghampirkan diri kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan mengerjakan sunat. Tu. Ingat fardu itu Allah SWT fardukan ke fardu. Dan sunat itu ya sunat ni mendampingkan dirinya, mendatangkan diri la'ala zahira, yakni mendampingkan diri seorang kepada Allah. Lagi menuntut dikasih, mencari dikasih. Apa? Kasih oleh Allah kepada hamba. Ada kasih oleh Allah kepada kita dengan mengerjakan sembahyang sunat. Dan redanya Allah akan yang mengerjakan sunat. Akan seorang yang mengerjakan yang sunat. Bukan yang fardu. Fardu hak Allah Ta'ala fardu dah. Kalau kamu tinggal berdosa. Tapi yang sunat tu, ini kelabuan untuk diri kamu. Tu hak sunat. Sebab itulah syaitan pun selalu menggerak-gerakkan hati kita. Tak payah sunat ya. Hak wajib tu pun bapa lepas ya mu ni. Nak buat hak sunat. Masalahnya kena tipu dia setan jak di awal lagi. Tu syaitan pandai tipu kita. Kita turut dia. Tu masalah semayang. Masalah mengaji sama juga. Kadang-kadang kita mengaji dengan apa saja. Kata nak tulis apa yang guru-guru bagi tahu kat dia, dah. Tulis macam-macam lah. Ada dengan kerbau lah. Dengan lembu. Ada dengan katok lah dalam kitab ya. Dengan cari duduk dalam kitab ya. Tak dalam kitab tulis atas meja lah. Ibu karung duduk atas meja. Macam-macam bagi. Ya tengok. Nak tipu tu syaitan. Mudah lah syaitan nak tipu. Ingat baik dah. Padahalnya di dalam kita tulis-tulis tu Allah Ta'ala capakkan sifat tawaduk oleh hati kita. Dengan sebab kita tulis. Walaupun benda tu kemudahan bagi kita. Tapi di sini kita tulis tu Allah Ta'ala akan capak sifat tawaduk. Sifat merendahkan diri lah hati. Sifat tenggak tak ada. Dan pula dakwah yang kita tulis dalam pengajian tu, Allah Ta'ala akan timbang dengan darah orang mati syahid. Dan akhirat esok ya ambillah darah mati syahid letak sebelah. Ambillah dakwah orang mengaji, dakwah orang alim letak sebelah. Timbang dua tu. Maka berat dakwah orang mengaji orang alim lagi daripada darah mati syahid. Tengah sabak ni syaitan dah tahu. Apabila alim seorang ni dia boleh bawa orang ramai lagi. Lalu tu dia apa? Bagi masuklah hati kita. Mi'alik malam silah malah. Tu. Lepas tu toyo tidak waro tidur. Tu dia. Baik. Malah terlalu nafsu ni. Lagi menuntut dikasih dan redha Allah akan yang mengerjakan sunat. Dan sungguhnya telah datang, yakni pada hadis, bahawasanya tu bukan bahasa, bahawasanya yakni sesungguhnya pertama-tama suatu yang dihisab, yang dikira atas seorang. Bukan. Pertama-tama suatu yang dihisab atas suatu akan hamba Allah Ta'ala itu sembahyang, yakni amalan sembahyang. Itu pertama-tama perkara yang dihisab, yang dikirakan atas suatu atasnya. Tu dikira, dihisabkan atasnya, atas suatu akan hamba Allah Ta'ala itu sembahyang, yakni amalan sembahyang. Apabila didapatnya seorang itu sembahyang,
Kalau dapat seorang tu sembahyang dengan bahawasanya sembahyang dia tu sah, sembahyang dia tu kena dan betul, kurang dikatakan tilik oleh Allah. Apa yang didapatnya kurang. Itu. Apa yang didapatnya Pak sembahyang tu kurang. Nah, kurang. Dikatakan, jadi katakan tilik olehmu, adakah bagi seorang itu daripada yang sunat? Ni ayat kata kelebihan sunat. Apabila dapat kesemayaan itu kurang. Nah, apabila dapat nyonya semayang itu kurang, ada kekurangan, kurang. Kurang di kekurangan dikatakan, jadi dikatakan tilik oleh kamu, adakah bagi seorang itu daripada yang sunat? Ada tak dia buat sunat? Tengok ada sunat. Sunat mana? Yang disempurnakan dengan dengan sunat akan sembahyang, tu dia. Yang disempurnakan dengan sunat ni akan sembahyang. Ada tak? Ni. Apabila ada, baguslah dia. Tilik, tengok tak ada juga hak sunat. Sembahyang fardu dah dapat kekurangannya. Tengok yang sunat pula tak kerja pula yang sunat. Habis kat tu lagi. Sebab tu masa kita bermukim ni, masa kita bermukim tidak ada berjalan kat tu kat ni, tidak ada musafir kat ni, kita kerjalah sunat. Nah, kerja sunat, kerja sunat. Satu kali kita bermusafir, pergi luar negara, luar negeri. Luar kita pergilah kat mana tu, kalau Kuala Lumpur ke, pergi ke mana, kalau duduk ke Jenderal ke, pergi Kuala Lumpur. Maka di segi kita keluar kat luar, kita sembahyang fardu, lepas tu kita tak sembahyang sunat pun, ditandakan kita sembahyang sunat. Walaupun kita tak kerjakan dalam perjalanan kita tu, kita tidak kerjakan sunat, tapi ditandakan kita sembahyang sunat. Sebab ketika kita bermukim di rumah tu, kita sembahyang sunat. Tapi dalam perjalanan tak kira perjalanan jauh ke, perjalanan dekat ke, di situ kita tak sembahyang sunat, maka dituliskan kita sembahyang sunat dengan automatik. Sebaliknya kalau kita masih bermukim tidak sembahyang sunat, ketika duduk kat rumah tak pernah sembahyang sunat, pergi musafir, pergi kat mana, kita tak sunat, tidak ada pahala sunat. Tapi dalam kemungkinan, dalam kita bermukim kat rumah, tidak berjalan, tidak musafir, kita biasanya sembahyang sunat. Tiba-tiba satu hari kita pergi jalan kat situ kat sini, pergi ziarah tu ziarah ni. Dalam hal tu kita tidak sembahyang sunat. Pasal kita ambil masa kan, nak cepatkan masa, kita sembahyang fardu saja. Kalau cepatkan masa nak pergi kat tu kat ni pula. Maka sunat kita tu akan ditanda. Kata kita sembahyang. Walaupun kita tak sembahyang. Ini kelebihan sembahyang sunat. Ketika kita bermukim di tempat di rumah ni. Ni masa mukim tak ada sembahyang. Ni musafir tak sembahyang, tak ada apa, tak ada apa sekarang. Sajalah. Dah habis. Dan adalah ratib itu, yakni rawatib. Dan adalah ratib, yakni rawatib itu, sunat rawatib itu terbahagi ia rawatib itu atas dua bahagi. Yang pertama, bahagi pertama, rawatib muakkad. Rawatib muakkad, rawatibnya sangat ditutup pada mengerjakan dia oleh syarat. Rawatib muakkad, yakni rawatib yang sangat ditutup pada mengerjakan oleh syarat. Syarat sangat-sangat tutup. Tu. Tu rawatib muakkad. Yang dikuatkan ini sebuah tutup. Yang iaitu rawatib muakkad ni 2 rakaat dahulu daripada subuh, daripada sembahyang fardu subuh, dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur, dan 2 rakaat kemudian daripadanya pada zuhur. Bermula sembahyang Jumaat di makian jua. Sembahyang Jumaat ni seperti zuhur. Pada pihak sunat. Bermula sembahyang Jumaat di makian jua. Sembahyang Jumaat ni seperti zuhur. Tu. Seperti zuhur.
Jumaat pun serupa dengan Zuhur. Tu. Tetapi tempat bezaannya hak sunat Jumaat ni dahulu dah Jumaat itu hak muakkad. Ada pun hak kemudian tu bukan muakkad. Sunat Zuhur, sunat Jumaat. Sunat Jumaat hak dulu, hak qabliyah. Selalu kita datang ke masjid, kita sembahyang 2 rakaat. Semuanya sunat Jumaat. Nah, sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat qabliyah. Itu yang muakkad. Adapun yang kemudian pada Jumaat tu, itu bukan muakkad, ghairul muakkad. Ada setengah pendapat kalau kamu dah tak ada dah. Sunat lepas Zuhur tak ada. Sunat lepas Jumaat. Dia ada sunat belum Jumaat. Adalah kita mazhab Syafi'i ada. Nah, mazhab Syafi'i ni ada. Sunat belum Jumaat ada, lepas Jumaat pun ada. Sunat Jumaat dikatakan sunat muakkad. Qabliyah muakkad bagi Jumaat. Hak lepas dari Jumaat tu dikatakan ghairul muakkad. Tak serupa Zuhur. Zuhur dahulu pada Zuhur muakkad, kemudian pada Zuhur pun muakkad juga. Tapi Jumaat dah. Qabla Zuhri muakkad. Ba'da Zuhri, qabla Jumaat itu muakkad. Ba'da Jumaat ghair muakkad. Tu. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. 2 rakaat kemudian maghrib. Ini hak muakkad. 2 rakaat belum pada maghrib ghairul muakkad. Tidak ditutupkan dia. Apa? Tidak dikuatkan sebuah tutup oleh syarak. Dan 2 rakaat kemudian daripada isyak. Dan 2 rakaat kemudian pada isyak. Dahulu pada isyak itu ghairul muakkad, bukan muakkad. Iaitu rawatib yang muakkad. Iaitu rawatib yang muakkad. 10 rakaat. Tu 10 rakaat semua. Hak rawatib, hak muakkad. Hak yang sangat ditutup pada mengerjakan dia oleh syarak. Yang kita nak buat tu, ya. Selalu kita buat tu. Lepas maghrib, lepas isyak, belum isyak dah kita sudah azan, itu qomat. Allahu akbar, qomat dah. Karena ghairu qabla maghrib, qabla isyak ghair muakkad. Lepas maghrib, lepas isyak itu hak muakkad. Maka jumlah perhimpunan semuanya ada 10 rakaat. Dan keduanya 2 bahagi. Dan kedua bahagi daripada bahagi sunat rawatib. Sunat rawatib ghair muakkad. Sunat rawatib, sunat kapik fardu yang tidak sangat ditutup mengerjakan dia oleh syarak. Yang tidak sangat ditutupkan dia dan tidak sangat ditutup mengerjakan dia oleh syarak. Iaitu rawatib dan muakkad 12 rakaat. Apa 12 rakaat? Badal pada kata 12 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada Zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya. Kemudian daripada tu 2 Zuhur dulu. 2 rakaat dahulu pada Zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, kemudian daripada 2 rakaat dahulu pada Zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya dan daripada keduanya 2 rakaat dahulu pada Zuhur. Nampak? Tu. Kemudian pada kena tak kemudian daripada keduanya. Buat apa tak buat kemudian pada Zuhur? Kemudian ada keduanya. 2 rakaat dahulu pada Zuhur. Mana?
2 rakaat hak yang kita buat lepas daripada 2 rakaat zuhur. Seperti kita sembahyang sunat zuhur 4 rakaat. Sunat belum zuhur 4 rakaat. 2 rakaat hak yang muakkad dan 2 rakaat ghair muakkad. Yang dibuatkan 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Dan 2 rakaat kemudian keduanya. Tu ya, hak tu dibelik tu. Kemudian pada keluar, kemudian pada zuhur. Nah, kemudian pada zuhur. Kemudian daripada keduanya 2 zuhur. Apa? Iaitu 2 rakaat kemudian daripada 2 rakaat zuhur. Mana? Belum pada zuhur 4 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur hak 2, hak 4 tu ada yang muakkad dan muakkad. Hak lepas dah zuhur ada muakkad dan muakkad. Kalau kita kerjakan 4 rakaat. Tu. Dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya zuhur. Dan 4 rakaat dahulu pada asar. Tu 4 rakaat dahulu pada asar. Tu dikatakan muakkad. Dan 2 rakaat dahulu pada maghrib ghair muakkad. Dan 2 rakaat dahulu pada isyak tu ghair muakkad. Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghair muakkad sekaliannya rawatib belaka tu. Maka dinamakan sunat yang muakkadah ghair muakkad sekaliannya sunat yang muakkad dan muakkad tu rawatib. Dinamakan dia rawatib. Tu namakan sunat yang muakkadah dan muakkadah sekaliannya yang muakkadah dan ghair muakkad tu namanya apa? Rawatib. Dinamakan rawatib. Tu nama rawatib. Tu jadi maf'ul yang kedua bagi dinamo. Dan tawabik bagi fardu dan segala ikut-ikutan bagi fardu, bagi sembahyang fardu. Dan tawabik dan segala ikut-ikutan bagi sembahyang fardu. Maka wajib disebutkan rawatib. Jadi maka wajib disebutkan para sunat rawatib. Tu. Wajib sini bagi wajib lugawi. Bukan wajib syar'i. Wajib syar'i ni kalau tak buat je berdosa, kalau tinggal tu, kalau tinggal berdosa buat boleh pahala. Wajib syar'i. Wajib lugawi apa? Ma la budda minhu dengan makna mesti. Sebab tu wajib di sini maka murad dengan wajib ini dengan makna ma la budda minhu. Ialah wajib lugawi, bukan wajib syar'i. Wajib lugawi dengan makna mesti. Maka wajib ni mesti disebutkan rawatib, disebutkan pada rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu. Tu wajib disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Seperti sembahyang zuhur, maghrib, isyak tu. Sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, ia ada sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Maka ni mesti kita sebutkan. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah. Sahaja aku sembahyang sunat asar ba'diyah. Kalau kemudian sunat asar tak payah sebut kerana tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Sembahyang maghrib ada. Sahaja aku sembahyang sunat maghrib qabliyah. Sahaja aku sembahyang sunat maghrib ba'diyah. Ba'diyah dengan makna kemudian. Qabliyah dengan makna dahulu. Tu sebut itu wajib. Yang ini wajib sini dengan makna mesti. Wajib ini mesti disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Seperti zuhur, maghrib, isyak. Adapun subuh dengan asar itu tidak ada, maka tak payah sebut qabliyah dan ba'diyah. Tu. Dan yang tiada ba'diyah disebutkan qabliyah. Itulah. Dan yang tiada ba'diyah apa? Seperti asar dan subuh. Tu yang tiada ba'diyah. Jadi disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah itu. Disebutkan qabliyah ba'diyah. Dan yang tiada ba'diyah dan sunat rawatib yang tiada ba'diyah apa? Seperti sunat asar, sunat subuh. Disebut akan qabliyah. Disebut.
ai la'alla zahira tiada disebut akan qabliyah. La'alla zahid kena kata gitu tu. Dalil anu, dalil belakang. Usolli sunnata subhi tidak ada qabliyah. Maka sini kena kata tiada, bukan disebut. Disebut la'alla zahira barangkali zahir tiada disebut akan qabliyah. Tak disebut akan qabliyah seperti sunat asar dan sunat subuh. Seperti dikatanya seorang usolli sunnata subhi rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku semayang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak ada qabliyah. Atau usolli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku semayang sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak ada qabliyah ba'diyah juga ni pun. Dan pada zuhur atau maghrib atau isyak, dan pada zuhur, dan dikatakan pada zuhur, dan pada zuhur, dan dikatakan pada zuhur atau maghrib atau isyak, katakan kata gini, usolli sunnatal zuhri qabliyatan lillah ta'ala, sahaja aku semaya sunat zuhur qabliyah, yakni dahulu kerana Allah Ta'ala. Atau usolli sunnatal zuhri ba'diyatan kerana Allah Ta'ala. Tengok baik-baik, baru tanya kamu tak ingat ni. Apa baik tengok molek. Nah tu, apa baca sunat usolli sunat rawatib qabliyah kali. Bunyi. Boh kau kena ngajar ya. Lengok tengok matahari. Tengok kipas. Tengok langit, tengok jet. Nah, bos suruh ingat baca usolli sunat qabliyah kali. Jadi masa belajar tak peduli, bahasa buat ikut orang. Tu. Ingat baik tu. Nampak jadi lembu bunawah. Maka kiaskan pada maghrib dan isyak seperti dimakan tu jua. Tu seperti jua apa? Seperti zuhur tu jua. Seperti dimakan tu jua. Iaitu seperti semaya zuhur lah, sunat zuhur. Mana kalau maghrib, usolli sunnatal maghribi qabliyatallah ta'ala, usolli sunnatal maghribi ba'diyatallah ta'ala, kiyahikallah. Dan setengah daripada sunat yang muakkad, sunat yang dikuatkan di sebuah tutup pada mengerjakan dia tu, dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia. Tu sembahyang witir. Tu sunat yang muakkad dikerjakan dia dan dikekalkan mengerjakan dia ke sunat. Kerjakan dia ke sunat. Apa? Sembahyang witir. Tu. Sembahyang witir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun. Faman lam yutir falaisa minna. Tu. Al-witru haqqun. Faman lam yutir falaisa minna. Bermula sembahyang witir itu sebenarnya sembahyang witir. Maka barang siapa, yakni sesiapa tiada mengerjakan witir, tiada sembahyang witir, maka tiadalah daripada kami, yakni daripada umat kami yang sempurna. Maka tiadalah daripada kami, tiadalah dari umat kami yang sempurna. Dengan sebab ini di dalam mazhab Hanafi sembahyang witir wajib, bukan sunat. Mazhab kita Syafi'i sembahyang witir sunat muakkad, dekat-dekat nak wajib. Kata sunat muakkad di sisi ummah. Adapun di sisi Nabi wajib, bukan sunat. Dengan sebab itulah mazhab Hanafi wajib. Sembahyang witir itu wajib, bukan sunat. Sembahyang jadi fardu kan 5 ya. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tapi hanya wajib satu lagi. Hak 5 tu di fardu, ditetapkan waktu. Tapi hak yang witir ni wajib kena buat. Dalam mazhab Hanafi. Tu kena bayar, kena sembahyang witir. Mazhab Syafi'i sunat muakkad.
Tapi kalau kita tilik pada sabdaan Nabi ni, Nabi tidak mengakukan orang yang tak semayang witir itu tak mengakukan umat dia sempurna. Tak masuklah rakyat sempurna lah. Tu nak kata Malaysia pun bukan, nak kata Thailand pun bukan, nak kata Kemboja pun bukan. Tak sempurna panggil. Tu. Ni mana tak sempurna. Sebab tu jagakan baik. Selalu kita semayang ke witir ni bila? Bila semayang witir? Bulan puasa. Tak terai semayang witir. Timur puasa depan pula. Tu. Maka sebanyak-banyak semayang witir itu 11 rakaat. Dan sekurang-kurang witir serakaat. Tetapi sayogianya jangan dikerjakan ke witir serakaat juga. Pasal apa? Kerana khilaful aula. Kerana menyalahi yang terlebih utama. Tu. Sekurang-kurang tu, sekurang-kurang witir serakaat. Sekurang-kurang afdal ialah 3 rakaat. Lalu tu dikerjakan witir 3 rakaat. Itu sekurang-kurang afdal. Yang terlebih banyak afdal 11 rakaat. Maka kalaulah bulan puasa di Dar Mustafa Yaman, witir dia buat lepas tarawih 3. Lepas tu dia buat pula lepas masa buku 2 malam. 2 malam sejam pula. 1 juzuk daripada Quran. Kedua malam sampai pukul 3. Sampai witir pula 8 rakaat. Maka itu khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Kata seorang boleh, kata seorang tak boleh. Maka bagi orang rajin ni, ia ambil yang boleh. Boleh buat witir dengan kita ditambahkan 8 rakaat lagi. Kemudian pada kita sudah kerjakan 3 rakaat. Maka boleh kita tambah 8 rakaat lagi masa lagi akan datang. Seperti masa buku 2, buku 3 kita semayang witir. Boleh. Kata satu lagi ulama tu, itu tak boleh. Maka orang rajin dia ambil yang boleh. Itu di Dar Mustafa. Kalau ribat tarim, dia lerek dah. Sudah semayang semayang tarawih 20 rakaat. Lepas pada tu dia buat witir. Terus sampai 11 rakaat. Dia ribat tarim. Pondok tu. Di rumah kita semayang tarawih 8 rakaat, lepas tu witir kokok kira. Rajin ke buat malah dok. Tu hadapan kita. Lepas tu duk cari kesempurnaan iman. Tu dia. Ikut dia situ lah. Dan tiada mengapa ia seorang simpankan sekurang-kurang akmalnya witir. Simpan ketentukan sekurang-kurang akmalnya witir 3 rakaat. Itu tidak apa-apa, boleh. Ini sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang afdal. 3 rakaat. Dibaca ayatnya. Ayat witir pada rakaat pertama. Kemudian Al-Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada ayat keduanya, kemudian Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada ayat ketiganya, kemudian Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Tapi baca habis lah. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allahu akbar. Ayat kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu akbar. Sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Tu. Dia tanya kerana macam itu. Mu tak kaji kita. Kita royak jatuh. Bukan royak asuk. Ni kan royak tu. Kemudian Al-Fatihah, Sabbihisma. Dan pada ayat kedua pula, kemudian Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Tak ada buat dah hingga akhir, ada. Dan pada ayat ketiganya, kemudian Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Betul dah aku buat tu. Lepas Fatihah aku baca dah Sabbihisma, Allahu akbar. Kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Ni. Kalau macam ni pahaman Wahbi lagu ni. Ni pahaman Wahbi, pahaman Zohir ni. Orang kena tengok lah pengajian guru atau macam mana. Sabbihisma makna habislah hingga sampai akhir.
Qul ya ayyuhal kafir pun hingga sampai akhir. Tu qul huwallahu ahad hingga sampai akhir. Tu dia. Kalau waktu turut itu kan pahaman Wahabi itu pakai Zuhir. Tu. Demikian lafaniaknya niat witir. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum sebutlah makmum. Kalaulah imam sebutlah imam. Maka witir disunatkan beriman dan bermakmum ni ialah pada bulan puasa sahaja. Lain pada bulan puasa tak disunatkan berjamaah. Buat seorang ya. Walaupun seorang tapi sunat dizahirkan depan ramai. Sunat yang kita afdal kita zahirkan sunat 2. Satu sunat duha, yang kedua sunat witir. Atau afdal kita dizahirkan tempat khalayak ramai seperti kerja ke masjid, kerja ke tempat ramai-ramai. Adapun lain pada dua-dua ni, lain pada witir, lain pada sunat duha, maka lain dua ni afdal sunyi. Jangan bagi orang tahu. Tu ya afdal. Tu. Dan pada lafaz diniat serakaat itu. Dan pada lafaz diniat yang serakaat itu. Apa diniat sembahyang witir. Yang serakaat itu, yang 1 rakaat. Dan pada lafaz diniat yang serakaat itu apa? Diniat sembahyang witir yang serakaat itu, yang 1 rakaat itu. Demikian bunyinya sunat witir yang serakaat ni. Usolli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada mukadimah witir dah. Kalau 2 rakaat usolli sunnatal witri raka'atan ni. Tak ada sebut kat sini kata usolli sunnata muqaddimatil witri. Sahaja aku semayang sunat muqaddimah witir. Pasal kalau tak sebut muqaddimah tak jadi. Kerana witir-witir ni ialah satu. Tiba-tiba kita semayang witir buat 2. Tak kena. Tak betul lah. Kita kena buat witir, buat seraat. Nanti buat 2 ke mana? Tak boleh. Lalu tu sebut solli muqaddimah witri gitu kan? Ada. Tu nama tak serupa dengan tuan. Nama tak serupa dengan tuan punya. Dengan tuan punya nama. Nama dia nama apa? Hasan. Hasan ni makna comel. Elok. Buat tengok muka pun tujuk orang. Tak ada kira nama tu. Tak gitu kan. Nama apa? Nama Hasan comel. Tengok perempuan pula nama apa? Nama Jamilah. Jamilah. Jamilah apa? Makna Jamilah nama comel, cantik. Kita tengok tu, perempuan naga. Masalahnya. Tak boleh buat kira tu. Lalu tu, nama dengan kerja tak sama. Sebab itulah kita semayang witir, tak mesti kita katanya usolli sunnata muqaddimatil witri tak. Kalau kita usolli sunnata witri lillah ta'ala, tu tak boleh ke? Kita niat sunat witir buat 2 tak boleh. Lepas tu nak buat macam mana boleh? Solli sunat witri raka'atain di belakang. Raka'atain di belakang tu mesti sebut. Barulah kita boleh buat 2. Kalau kita kata solli sunat witri, itu diharuskan kita buat 1 saja. Karena kita tak ada kaitkan raka'atain ni. Tak payah sebut muqaddimatul witri tu. Itu dia. Kalau kita tu solli sunat witri, tak ada sebut raka'atan ni, tak ada sebut raka'atan. Maka ni boleh kita buat 1 saja. Jangan buat 2. Karena kita kata sunat witir. Sunat witir 1. Sekurang-kurang. Sekurang 1. Lalu tu kita solli sunat witri. Raka'atan ni 2 rakaat. Baru kita boleh buat rakaat. Ingat baik tu. Tengok kat sini. Kalau 1 rakaat, usolli sunnatal raka'atan lillah ta'ala. Maka rakaatan ni kita tak sebut, tak apa. Usolli sunnatal witri raka'at lillah ta'ala.
Sahaja aku sembahyang sunat witir kerana Allah Ta'ala. Maka di situ boleh kita buat satu. Tak boleh buat dua tu. Kerana kita niat sunat witir tak dikaitkan dengan rakaat ini. Habis. Dan setengah dah sembahyang sunat yang muakkad. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad pada duha. Ni buat macam tu. Duha. Dan setengah pada sunat, setengah pada sembahyang sunat yang muakkad. Sembahyang apa? Duha, bukan pada duha. Pada duha nak apa dah? Kalau kita i'rab ke, dia setengah daripada tu, kalau terjemah daripada min. Wa min sunanin ghairi muakkadin. Apa wa min sunanin muakkadatin? Kalau hak Arab ke, wa min sunanin ghairi muakkadatin duha, salatul duha. Panas setengah tu terjemah pada min. Min tu min tab'id. Itu yang masuk setengah. Kalau i'rab ke setengah daripadanya tu, setengah daripada khabar muqaddam, duha belakang mubtada muakhar. Kalau kita bahasa Arab kalau nahu. Tapi kat sini taklah, kita terjemah sejawi bahasa Melayu. Ada setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad yang dikuatkan dia sebuah tutup. Duha ialah sembahyang sunat duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syaf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa memeliharakan atas 2 rakaat duha, 2 rakaat sembahyang sunat duha, diampunkan baginya, bagi barang siapa itu, segala dosanya, dosa barang siapa. Dan jika ada ia dosa tu, seumpama buih di laut sekalipun, dosa dia akan diampun. Maka waktu duha ni, waktu terakak seakak kening. Seakak kening matahari. Kalau kita lihat matahari, maka kening kita terakak. Terakak itu seakak kening. Lihat matahari, mana mata kening kita ni, akak naik ni. Itu seakak kening. Ataupun 7 hasta. 7 hasta matahari. Kalau jam ke, kalau kat sini, selepas ada waktu isyarat tengah jam. Masuklah waktu duha. Lepas dah isyarat tengah jam, masuk waktu duha. Atau lepas dah isyarat 40 minit, masuk waktu duha. Tu. Itu kelebihan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak sedekah, yang ni berhajat kepada sedekah. Tiap-tiap segala sendi, ni sendi, ni modaliti sendi. Ni 1 sendi, ni 2 sendi, 3 sendi, 4 sendi, 5 sendi, 6 sendi ni. Ni sendi. Asab, sendi. Sendi kita semua ni berkehendak pada sedekah. Berkehendak mana berhajat dan sedekah. Maka tiap-tiap tasbih sedekah, subhanallah sedekah, dan tahmid alhamdulillah sedekah, dan tiap-tiap tahlil la ilaha illallah sedekah, dan tiap-tiap takbir ini yakni Allah akbar sedekah, dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah, menyuruh dengan buat baik sedekah, dan tegah daripada mungkar, daripada benda kemungkaran sedekah. Dan memadai daripada yang dimakian sedekah. Dan memadai daripada yang dimakian sedekah. Tu 2 rakaat jadi sembahyang kepada keduanya. 2 rakaat. Dan memadai daripada yang dimakian sedekah itu 2 rakaat. Yang disembahyang kedua rakaat itu daripada sembahyang sunat duha. Daripada sunat duha. Mana sunat duha 2 rakaat itu memadai, mencukupi akan sedekah-sedekah tadi. Tasbih sedekah, tahmid sedekah,
Tahlil sedekah, takbir sedekah, suruh orang buat baik sedekah, larang jahat pun sedekah. Itu sedekah. Maka itulah patut seni-seni kita perlu pada pagi-pagi. Tapi dengan kita sembahyang 2 rakaat ya cukup. Cukup 2 rakaat ni. Ganti daripada tasbih, tahmid, tahlil, suruh orang buat baik. Cukup mada dengan sembahyang 2 rakaat duha ya. Tak payah tasbih, tak payah tahmid, tak payah takbir. Tak payah suruh buat baik, tak payah tegah kemukaran dapat sedekah. Di sisi kita sembahyang 2 rakaat ni dah dapat dah sedekah. Semua je disebutkan oleh Nabi tu. Tu rakaat sembahyang. Yang disemayangkan kedua-dua rakaat sembahyang ni daripada sunat duha. Maka adalah sekurang-kurangnya sunat duha 2 rakaat. Dimakia lafaz niatnya sunat duha. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan sebanyak-banyaknya sunat duha 8 rakaat. Kata setengah ulama 12 rakaat. Apa? Sebanyak-banyak sunat duha 12 rakaat. Dan waktunya waktu sunat duha ni kemudian daripada naik matahari segalah, yakni 7 hasta. Matahari segalah yakni 7 hasta atau seangkat kening. Sekali angkat kening. Tu. Dan yang afdalnya waktu tu. Dan yang afdal waktu duha ni serobok matahari. Serobok matahari. Apa serobok matahari? Yakni dalam satu hari itu dibahagikan 4. Serobok hari. Apa? Yakni dalam satu hari itu dibahagikan 4. Maka 1 dalam 4 itulah dikatakan serobok. Dikatakan serobok hari. Maka 1 daripada 4 itulah dikatakan serobok hari. Maka barangkali agak-agaknya sengkau-sengkaunya pukul 8, 9, 10 pagi. Tu. Iaitu barangkali agak-agaknya jadi sengkau-sengkaunya pukul 8, 9, 10 pagi. Kalau ke sana Malaysia ke pukul 9, 10, 11 pagi. Iaitu 3 jam. Iaitu 3 jam. Iaitu 3 jam yakni 1 robok itu 3 jam atau 4 jam. 1 robok itu 3 jam atau 4 jam. Itu serobok hari. Maka sehari itu kita bagi 4. Berapa dia bagi 4? Sehari 12 jam. Bagi 4 tinggal 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Tu dikatakan waktu duha yang terpaling afdal. Dan dibacakan surah kemudian Al-Fatihah pada rakaat pertama wasyamsi wa duhaha hingga akhir. Jangan baca separuh gitu. Baca sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Allahu akbar. Ingat baik. Dan pada rakaat yang kedua kemudian Al-Fatihah baca apa? Wadduha wal laili idza saja, yakni hingga akhir. Tu ingat baik tu. Ini kelebihan sembahyang duha. Pahala banyak, rezeki murah. Rezeki murah. Rezeki mudah Tuhan bagi. Tu dia habis. Kemudian katanya dan sunat memeliharakan sunat Isra' 2 rakaat waktunya naik matahari sekira lepas waktu karahiyah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim